Sahih dan berimbang, berita perdana edisi Rabu 16 Februari 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Negara catat kes baharu tertinggi sejak COVID-19 melanda, 27,831 kes direkodkan. Pendaftaran PIC kes meningkat, bukti semakin ramai ibu bapa yakin dengan vaksin untuk anak-anak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malaysia merekodkan 27,831 kes baharu COVID-19 hari ini. Jumlah itu yang tertinggi sejak pandemik melanda negara. Rekod tertinggi sebelum ini dicatat pada 26 Ogos 2021 dengan 24,599 kes. Kemaskini terbaru itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitternya. Daripada keseluruhan kes positif yang dilaporkan hari ini, hanya 97 kes membabitkan kategori 3 hingga 5. Ia mewakili 0.35% daripada keseluruhan kes positif. Manakala baki 27,734 kes atau 99.65% lagi kategori 1 dan 2. Kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini berjumlah 3.11 juta. Jumlah pendaftaran dan pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids semakin meningkat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi Twitter beliau memaklumkan 892,974 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah mendaftar setakat semalam. Individu yang telah disuntik dos pertama 246,869 orang. Ia mewakili 7% daripada populasi kelompok berkenaan. Semalam sahaja 39,749 kanak-kanak disuntik dos pertama, kadar pemberian tertinggi setakat ini. Khairi menyifatkan kemaskini terbaru itu bukti keyakinan ibu bapa dalam memberi perlindungan kepada anak-anak masing-masing. Beliau turut memberi amaran kepada pihak tidak bertanggungjawab agar tidak mengganggu usaha ibu bapa yang mahu mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka. Setakat Jumaat lalu, sebanyak 24,990 laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI diterima Kementerian Kesihatan KKM bersamaan 386 laporan bagi setiap 1 juta dos vaksin. 93% daripadanya membabitkan gejala tidak serius seperti sakit kepala, demam dan keletihan yang kebiasaannya akan pulih dalam tempoh 1 atau 2 hari. Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara KKM, Dr. Roshayati Muhammad Sani memaklumkan daripada keseluruhan AEFI yang dilapor, hanya 1,747 membabitkan kategori serius. Ia bersamaan 27 laporan bagi setiap 1 juta dos vaksin. Bagi dos penggalak, beliau memaklumkan 1,104 AEFI dilapor daripada keseluruhan 13 juta penerima di Malaysia. Daripada jumlah itu, hanya 80 laporan membabitkan AEFI kategori serius bersamaan kadar 6 laporan bagi setiap 1 juta dos penggalak. KKM sentiasa komited dalam memelihara keselamatan penerima vaksin COVID-19 di Malaysia melalui pemantauan berterusan ke atas maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula secara rasmi pada 24 Februari 2021 dan sehingga 11 Februari lalu sebanyak 64.69 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan. Ia membabitkan vaksin keluaran Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, CanSino dan Sinopharm.
Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, setakat ini hanya 8 aduan diterima berhubung kesan sampingan dialami kanak-kanak selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Jumlah itu hanya 0.006% daripada lebih 246,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang telah mendapatkan vaksin sejak PIC Kids bermula awal bulan ini. Pada ni bengkak, merah dan sakit dia tak cerita pun. Tapi ada orang buat laporan. Dan kita dah sarankan apa-apa pun nak yang berkaitan dengan vaksin boleh buat laporan. Jadi laporan tu NPRA akan mengambil data tu. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meminta orang ramai supaya tidak terpedaya dengan dakwaan pihak tertentu, sebaliknya mendapatkan kepastian melalui saluran yang betul. Ini berikutan tular sebuah video yang memaparkan kaki tangan KKM yang didakwa membuang cecair vaksin sebelum melakukan suntikan terhadap anak bongsu Khairi Jamaluddin. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, anak kepada Menteri Kesihatan itu sudah menerima suntikan vaksin tersebut. Justru tidak timbul dakwaan mengatakan cecair vaksin berkenaan dibuang sebelum suntikan dilakukan. Apa tu orang kata mana boleh KKM nak menipu? Kalau orang tak percaya boleh panggil orang yang suntik lah, kan? Kalau panggil orang yang suntik, tanya dia suntik tak suntik. Semua orang dah tengok dia suntik tu. Ya, kalau ada begitu kita akan buat siasatan. Kita dah banyak buat siasatan, dah banyak ambil tindakan juga. Mengulas lanjut, KKM akan melakukan siasatan terhadap penularan video terbabit sebelum tindakan diambil. Mengikut SOP dan tidak suntik angin. Itu penjelasan jururawat yang menyuntik vaksin COVID-19 kepada Raif Khairi, anak bongsu Menteri Kesihatan. Petugas kesihatan itu meminta pihak tidak bertanggungjawab segera menghentikan tuduhan tidak berasas yang mendakwa kononnya dia membuang cecair vaksin sebelum suntikan dilakukan. Demi Allah, saya tak ada langsung. Saya tak ada keluarkan apa-apa vaksin. Saya memang tak ada buang apa-apa pun. Memang tak ada kata angin ke apa ke. Memang tak ada. Memang apa yang saya tunjuk kepada parents masa tu, please lah korang macam siasatlah dulu sebelum you all nak main judge macam tu. Nak kata saya kena menjawab lah apalah. Saya rasa saya dah menjalankan tugas di mana saya telah menerangkan kepada ibu dan bapa dan juga kepada kanak-kanak tu. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi Twitternya menegaskan dakwaan bahawa anaknya disuntik angin adalah fitnah semata-mata. Khairi berkata jururawat yang menyuntik vaksin COVID-19 kepada anak bongsunya sangat profesional dan baik. Beliau turut memuji kaedah tidak menunjukkan jarum suntikan kepada kanak-kanak yang digunakan jururawat berkenaan. Ia berkesan dalam membantu menenangkan penerima vaksin. Khairi berdoa agar semua petugas kesihatan yang terlibat menjayakan PIC Kids akan dilindungi daripada fitnah pihak tidak bertanggungjawab. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Brunei Darussalam bukan sahaja mengeratkan lagi jalinan kerjasama kedua-dua negara, malah membawa hubungan sedia ada ke tahap yang lebih tinggi dan komprehensif. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan perbincangan beliau dengan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah membuahkan hasil dan amat berjaya setelah kesepakatan dicapai membabitkan perkara-perkara berkepentingan bersama. Laporan Faris Izzat Syahrudin dari Bandar Seri Begawan. Kunjungan kali pertama Datuk Seri Ismail Sabri ke Brunei sejak dilantik menjadi Perdana Menteri mencerminkan komitmen Malaysia untuk mengekalkan hubungan istimewa yang telah terjalin sejak tahun 1984. Malah hasil pertemuan empat mata Perdana Menteri dengan Sultan Brunei di Istana Nurul Iman, beberapa perkara telah disepakati, termasuk mencari penyelesaian isu-isu yang tertangguh akibat wabak COVID-19. Tumpuan utama ialah persetujuan secara dasar mengenai laluan perjalanan vaksin
VTL antara Malaysia Brunei. Kata sepakat dicapai oleh kedua-dua pemimpin untuk melaksana VTL udara dan darat secepat mungkin bagi memudahkan rakyat merentas sempadan. Pada masa sama, merancangkan lagi pemulihan pasca COVID-19. Baik, bercakap mengenai usaha memudahkan urusan rakyat merentas sempadan ini juga, Malaysia Brunei telah menyatakan kesediaan untuk pengiktirafan bersama sijil vaksinasi dan integrasi sistem bagi aplikasi MySejahtera dan Bru Health. Jika sebelum ini, rakyat kedua negara mungkin berhadapan kekangan untuk mengemukakan maklumat atau pengesahan sijil vaksinasi melalui aplikasi tersebut. Namun menerusi inisiatif ini, ia akan memudah cara perjalanan rakyat secara timbal balas, terutama mereka yang berulang-alik merentas sempadan. Pertemuan turut menyentuh mengenai projek Lebuh Raya Trans Borneo Malaysia Brunei. Kedua-dua negara bersetuju meneruskan rundingan dan konsultasi dalam meneliti serta memuktamadkan cadangan projek berkenaan untuk memperkemas kesaling hubungan antara Malaysia Brunei. Ia meliputi 2 fasa. Fasa 1 pembinaan kini berada pada tahap 77%, manakala bagi fasa 2 pula akan melibatkan Brunei dalam 2 segmen. Baik, tidak terkecuali usaha-usaha memuktamadkan penandaan persempadanan turut dipersetujui. Ia memandangkan dalam tempoh 11 tahun, hanya 87.27 km atau 17% daripada keseluruhan 528.45 km sempadan darat Malaysia Brunei yang telah disusun dan ditanda. Daripada jumlah tersebut, hanya 34.15 km sahaja yang telah dimuktamadkan. Sehubungan itu, mesyuarat pertama Jawatankuasa Bersama Persempadanan Darat yang dipersetujui pada tahun 2011 di peringkat pegawai kanan akan diadakan pada kadar segera. Tidak hanya tertumpu kepada perkara berkepentingan bersama antara kedua negara, malah perbincangan turut mengetengahkan isu-isu serantau termasuk situasi di Myanmar dan Laut Cina Selatan. Dalam lawatan ini juga, Datuk Seri Ismail Sabri turut menjemput Sultan Brunei ke rundingan pemimpin tahunan ALC ke-24 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri ke Brunei melabuhkan tirainya semalam. Walaupun singkat, namun lawatan ini amat bermakna dan melambangkan keakraban hubungan kedua-dua negara. Faris Izzat Syahrudin, Bandar Seri Begawan, RTM. Pelaksanaan laluan perjalanan vaksin VTL ialah langkah terbaik bagi memudahkan rakyat merentas sempadan. Pakar Geostrategi Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Azmi Hassan melihat pelaksanaan VTL ini perlu diperhalusi secara terperinci, terutama dalam memenuhi kriteria dan syarat memperolehi permit untuk mengelakkan penularan COVID-19. VTL ini akan memudahkan perjalanan. Bila tanpa kuarantin, maka ia akan merancangkan lagi perjalanan rentas sempadan dan di samping itu, semua prosedur kriteria dipenuhi bagi memastikan mereka yang melakukan perjalanan melalui permit VTL ini bebas, sebebas-bebasnya daripada virus COVID-19 dan sebab itu tidak perlu dikuarantin. Jadi ini berbeza dengan pembukaan sempadan antarabangsa secara meluas, sukar untuk dikawal. Jadi apa yang kita belajar daripada Singapura, kita bawa ke Brunei. Rata-rata rakyat Malaysia dan Brunei juga gembira dan menyambut baik cadangan itu. In fact, banyak negara dia kena bekerjasama dari segi vaksinasi ni. Info tentang vaccination, tak kisah mana-mana negara sekalipun, kena terima yang orang tu dah disahkan sebagai penerima vaksin. Dan jangan letakkan syarat-syarat yang berbagai-bagai lah, menyusahkan. Masuk pintu negara kena tulis nama ke, kena scan benda lain lah selain daripada MySejahtera. It's like ridiculous. You know, waiting time 5-6 jam, it's ridiculous. Rasa macam tak wajar lah, tak wajar. Saya bergembira lah dan kedua-dua negara boleh bekerjasama macam ni. Saya juga bergembira, pihak PM dengan komiti membuat segala usaha untuk senangkan kerja dengan urusan rakyat lah. Memang sangat gembiralah mendengar makluman tersebut. Sebabnya Brunei dengan Malaysia kan berdekatan dan macam sebuah keluarga lah kan. Jadi mungkin dengan adanya persetujuan tu akan dapat dilaksanakan lagi untuk pembukaan sempadan Brunei dan Malaysia lah, udara, darat dan laut lah. Jadi nanti mungkin akan
memberikan berita gembira pada penduduk atau rakyat di Brunei. Saya sama-sama menyokonglah dan setuju kerajaan Malaysia dan Brunei mengenai dengan VTL kerana untuk membantu kedua-dua belah pihak untuk memudahkan urusan sempadan, memandangkan ada beberapa rakyat yang masih terkandas yang ada dekat Brunei semenjak daripada berlakunya wabak COVID-19, ia akan memudahkan lagi lah urusan keluar masuk bagi mereka yang terkandas lah. Inisiatif laluan perjalanan lengkap vaksin VTL Malaysia-Singapura dilaksana semula. Jualan tiket bas dan pesawat dibuka mulai hari ini. Ya, bagaimanapun perjalanan rentas negara menggunakan laluan darat hanya boleh dilakukan bermula 22 Februari ini. Sementara bagi laluan udara menerusi KLIA, perjalanan boleh dilakukan segera. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menerusi Facebook beliau memaklumkan keputusan itu dibuat selepas melaksana penilaian risiko dan mendapat persetujuan Kementerian Kesihatan. Jelas beliau lagi, Malaysia dan Singapura kini sedang berbincang untuk memperluas VTL udara ke Pulau Pinang dan Kota Kinabalu tidak lama lagi. Bagi menyokong pelaksanaannya kelak, Kementerian telah mengarahkan Malaysia Airports Holdings Berhad untuk menyediakan kemudahan diperlukan termasuk fasiliti ujian saringan COVID-19 di lapangan terbang terlibat. Datuk Seri Dr. Wee turut memaklumkan inisiatif VTL berjaya meningkatkan jumlah pengendalian penumpang antarabangsa, seterusnya memacu sektor pelancongan dan ekonomi negara. VTL Malaysia-Singapura ditangguhkan sementara pada Disember tahun lalu mengambil kira situasi semasa COVID-19 termasuk kemunculan varian baharu. Bersua kembali. Bekalan ayam di Melaka dijangka kembali meningkat selepas penternak menerima sepenuhnya subsidi sepanjang tempoh pelaksanaan skim kawalan harga keluarga Malaysia SKHM. Pengguna di negeri itu diharap dapat bersabar sementara menunggu bekalan ayam kembali stabil. Laporannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Berdasarkan tinjauan di Pasar Transit Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, peniaga menjual ayam standard mengikut harga yang ditetapkan di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM iaitu RM8.90 sekilogram. Namun ayam yang dijual masih terhad berikutan bekalan yang diterima daripada penternak atau pembekal masih kurang. Bagaimanapun, peniaga optimis bekalan bahan makanan itu akan kembali stabil selepas pemberian subsidi dilaksana sepenuhnya. Sebenarnya pertama saya mau terima kasih kerajaan kasih subsidi 60 sen kepada farm. Awak tengok ini pun bertarik kurang-kurang lagi 2 bulan baru boleh stable. Sebab ini banyak masalah ini bekalan bukan senang. Memang harapan kita dah betul lah kerajaan bagi tu. Dia harga pun dah longgar, dah ikutlah apa yang ikut spek yang dia bagi, semua ikut. Cuma bekalan berkurangan sikit lah. Buat masa ni. Tapi mungkin akan datang mencukupi kot. Pasal diorang dah mula ternak lah. Kan diorang dah belum masuk. Bila subsidi tu sampai, diorang masuk anak ayam. Rata-rata peniaga di Pasar Transit MBMB ini berharap dengan subsidi yang diberikan kerajaan kepada penternak ayam ini akan dapat membantu memastikan bekalan ayam mencukupi dan seterusnya menstabilkan harga ayam di pasaran. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Melaka ketika dihubungi memaklumkan mereka kini sedang memperhalusi kriteria bagi permohonan subsidi untuk memastikan bantuan itu sampai kepada penternak yang layak serta memastikan tidak berlaku penyelewengan. Kabinet sebelum ini bersetuju memberi subsidi 60 sen sekilogram bagi ayam hidup dan ayam bulan, manakala 5 sen bagi sebiji telur ayam tanpa mengira kategori sepanjang tempoh pelaksanaan SHMKM. Subsidi diberikan selama 4 bulan mulai 5 Februari hingga 4 Jun membabitkan peruntukan lebih RM500 juta. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM.
Di Kedah, hasil tinjauan di Pasar Besar Alustar turut menyaksikan tiada sebarang peningkatan harga ayam dan rata-ratanya dijual seperti yang telah ditetapkan. Manakala harga telur ayam semua grade kekal seperti harga semasa kawalan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM. Malah terdapat peruncit yang menjual di bawah harga siling iaitu pada RM8.20. Tak pernah capai lagi. Alhamdulillah tak pernah capai lagi lah. Masih bawah murah pada harga siling. Selama saya duduk jual ni dari mula-mula depa duduk kes ayam duduk naik tinggi lah apa. Alhamdulillah kami jual murah lagi. Paling mahal kami jual buat masalah RM8.2. So saya ni pun ikut harga pasaran lah. Harga pasaran kalau naik saya pun naik. Kalau harga pasaran turun saya pun turun. Bekalan buat masa sekarang ni ayam tu ada, cuma dia tak banyak. So harga tu mungkin dia takkan turun lah kan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Pengguna Kedah yang juga Pengerusi Pasar Besar Alustar, Datuk Muhammad Fauzi Sharif berkata pihaknya berharap bekalan dan harga telur dan ayam akan pulih sepenuhnya terutama menjelang Ramadan. Keadaan dia telah berpulih seperti sedia kala, tetapi ada sedikit catuan. Sebab apa? Permintaannya terlalu banyak. Jadi kita harap bekalan telur khasnya apabila menjelang musim bulan Ramadan, saya minta badan-badan yang berkenaan khasnya Kementerian Perdagangan supaya dapat mengambil berat tentang keperluan khasnya telur. Kerajaan membelanjakan RM528.52 juta untuk tujuan pemberian subsidi kepada penternak ayam seluruh negara bagi tempoh 4 bulan mulai 5 Februari hingga 5 Jun bagi memastikan bekalan ayam dan telur kekal stabil. Pelaksanaan kadar gaji minimum baharu tidak boleh dilaksanakan secara berat sebelah atau hanya mengutamakan pekerja tempatan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ia sejajar peraturan digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Kalau kita lihat arena antarabangsa melalui International Labour Convention, menyatakan dengan jelas bahawa tidak boleh ada sebarang diskriminasi apabila cara kita mengendali tenaga kerja. Tak kira sama ada mereka warga tempatan ataupun warga negara asing. Beliau mengulas cadangan beberapa pihak bahawa pekerja tempatan perlu diutamakan dalam pelaksanaan kadar gaji baharu berbanding pekerja asing. Bercakap secara eksklusif kepada RTM, tambahnya tenaga kerja asing turut memainkan peranan dalam pembangunan negara dan mengisi pekerjaan yang tidak menarik minat rakyat tempatan. Ini termasuk sektor peladangan dan pembuatan yang menyumbang hasil yang tinggi kepada pendapatan negara. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 23 Februari. Kita mulakan perkembangan sukan malam ini dengan kejuaraan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Skuad lelaki negara mencatat kemenangan pertama selepas mendahului 5-0 ke atas Singapura pada aksi kumpulan B hari ini. Pemain perseorangan negara Lee Zijia memberikan mata pertama negara apabila menundukkan bintang sensasi Singapura Loh Kian Yew. Pemain kelahiran Kedah itu beraksi dengan cemerlang untuk menguasai permainan dengan kemenangan 21-6, 21-14. Momentum cemerlang itu kemudiannya diteruskan bergu utama negara Aaron Chia So Woo Yik ke atas Danny Krisnanta Ko Eng Kiat.
Aaron Wiyik menang 21-14, 21-12 sekaligus memastikan Malaysia selesa mendahului 2-0. Pemain perseorangan muda negara Eng Ziyong muncul wira skuad lelaki apabila menghadiahkan mata ketiga. Ziyong bagaimanapun dipaksa berhempas pulas sebelum menewaskan lawannya Jason Tay dalam pertarungan sengit 3 set. Pemain berusia 21 tahun dari Johor itu pada mulanya tewas 17-21 pada set pertama namun bangkit pada set kedua dengan 24-22 sebelum melengkapkan kejayaan Malaysia dengan 21-19 pada set penentuan. Aksi pemain bergu Nur Izzuddin Rumsani, Goh Zifei dan perseorangan ketiga Leong Jun Hao pula lebih sebagai pelengkap perlawanan selepas Malaysia telah disahkan sebagai pemenang. Selepas ini, skuad lelaki negara dijadual bertemu Jepun pada aksi kedua. Sementara itu, skuad wanita negara turut cemerlang apabila mencatat kemenangan kedua dalam kumpulan Y dengan menewaskan India 3-2. Kemenangan itu menyaksikan skuad wanita negara layak ke separuh akhir sebagai juara kumpulan. Ini kejayaan kedua negara selepas mengejutkan pasukan pilihan Jepun 3-2 semalam. Pada aksi tersebut, pemain perseorangan negara S. Kisona memberikan mata pertama hasil kemenangan ke atas A. Kashyap dalam 3 set 21-16, 18-21 dan 21-16. Bergu wanita Perlitan Valerie Xiao kemudiannya menepati ramalan apabila menghadiahkan kemenangan kedua hasil kejayaan ke atas Kushi Gupta Mehrin Riza 21-1, 21-6. Bagaimanapun India berjaya merapatkan kedudukan 2-1 apabila perseorangan ketiga Malaysia Siti Nur Syuhaini tewas 11-21, 19-21 kepada Ashmita Chaliha. Namun bergu kedua Anna Cheong Teo Mesing menjamin kemenangan Malaysia apabila menewaskan Arul Radhakrishnan Nila Valuvan 21-10, 21-12. India bagaimanapun berjaya mendapat mata kedua apabila perseorangan ketiga negara Misha Muhammad Khairul tewas 21-16, 21-15 kepada Tara Shah. Dari badminton kita beralih kepada Piala AFF bawah 23 tahun 2022. Jurulatih skuad bawah 23 tahun kebangsaan Brad Maloney menegaskan anak-anak buahnya kini berada pada tahap terbaik dan sudah sedia untuk turun beraksi menentang Laos Jumaat ini. Menurut Maloney, anak buahnya kini sudah tidak sabar untuk beraksi pada perlawanan pertama selepas ketiadaan Indonesia dan Myanmar yang menarik diri akibat krisis COVID-19 dalam pasukan mereka. Team performance is paramount, as I say. The players have really bought into our playing style philosophy and what we've worked on the training pitch. So if we can display that on match day against Laos, then I'll be satisfied. Beliau turut optimis Harimau Muda mampu mendapat keputusan positif esok, seterusnya menempah slot ke separuh akhir. Perkembangan Liga Malaysia, penyokong bola sepak tempatan masih tidak dibenarkan makan dan minum dalam stadium pada musim baharu Liga Malaysia yang akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih 26 Februari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Ramalingga memaklumkan permintaan untuk memberikan kebenaran kepada penyokong makan dan minum merupakan satu daripada 3 pertimbangan yang ditolak oleh kerajaan untuk musim baharu Liga Malaysia nanti. Selain itu, MFL turut mempertimbang kebenaran bagi pemain yang disahkan negatif COVID-19 namun mempunyai kontak rapat dengan pemain positif wabak itu untuk terus bermain berbanding perlu menjalani tempoh kuarantin ketika ini. Kedua, kita telah meminta juga pertimbangan menggunakan regulation antarabangsa di mana jikalau positif, kuarantin, negatif, continue. Jadi kita telah alami di AFF Suzuki Cup pun di mana ada 2 individu berkongsi bilik national team tetapi yang negatif boleh pergi main tapi positif itu kuarantin dalam bilik. Tegas beliau, itu merupakan peraturan yang ditetapkan di peringkat antarabangsa dan kerajaan. Stewart menyatakannya kepada media selepas majlis memeterai kerjasama bersama rakan penaja baharu Liga M, Luno, di ibu negara.
Aksi wakil Malaysia di Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022. Nasib tidak menyebelahi atlet luncur alpine lelaki negara Jeffrey Webb apabila gagal menamatkan saingan pertama dalam acara slalom lelaki selepas terjatuh ketika beraksi. Jeffrey memulakan acara tersebut di giliran ke-76 di Pusat Ski Alpine Nasional Yangqing. Ini merupakan penampilan kedua beliau pada tamasya berkenaan selepas edisi 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Pingat emas acara berkenaan dimenangi atlet Perancis Clement Noel dengan catatan 1 minit 44.09 saat. Perak milik atlet Austria Johannes Stroll dan gangsa dirangkul atlet Norway Sebastian Foss Solvang. Ya, naik. Siapa sangka suasana pembelajaran di sekolah boleh menjadi seronok hanya dengan tiupan recorder. Ya, betul. Seperti yang dilakukan seorang guru ini yang mencipta kreativiti menggunakan recorder berjaya menarik minat anak muridnya. Ya, kita ikuti paparannya dalam hashtag malam ini. Saksikan. Dikenali sebagai Cikgu Kamarul, ternyata ideanya berjaya menghidupkan kelas muzik di Sekolah Kebangsaan Senawang, Seremban. Impiannya, beliau mahu membudayakan alat muzik recorder kepada pelajarnya dengan mencipta kreativiti mengubah nota muzik itu sendiri. Selain itu, beliau mahu memberikan semangat kepada anak muridnya untuk ke sekolah. Selama 33 tahun bergelumang dengan sungai, insiden yang menimpa seorang bapa ini cukup membuatkan Yohanis dan adik-beradiknya cemas. Bapanya dilihat masih tenang walaupun telah dipatuk ular kapak. Bahkan bapa wanita berusia 33 tahun ini sempat lagi mengajaknya singgah ke kedai makan sebelum ke hospital biarpun tangan kanan bapanya sudah mula membengkak. Perkongsian di TikTok ini telah meraih lebih 1.1 juta tontonan. Ini pula hanya kerana mahu mengambil kain sari yang terjatuh. Seorang ibu sanggup membahayakan nyawa anaknya sendiri. Klip video ngeri ini memaparkan seorang remaja bergayut di balkoni sebuah pangsapuri. Rakaman menunjukkan si ibu dan beberapa ahli keluarga remaja tersebut sedang menariknya menggunakan kain cadar ketika cuba mengambil sari. Video kejadian itu tular di media sosial dan ia mencetuskan kemarahan netizen kerana membiarkan anaknya melakukan aksi bahaya. Paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini, Rabu 16 Februari 2022. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini. Malam ini bersama Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azul. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.